Kalau Anda perasan hari ini, harga bubble tea makin murah, kedai kopi makin banyak, bengkel kereta tiba-tiba buat promosi luar biasa, dan servis di banyak kedai jadi jauh lebih laju. Tetapi pada masa yang sama, ramai peniaga lama makin senyap dan makin tertekan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda satu gelombang besar sedang melanda ekonomi Malaysia. Gelombang itu datang dari satu arah, China. Hari ini kita bukan sedang melihat kemasukan beberapa kedai asing. Kita sedang menyaksikan kemasukan satu sistem perniagaan penuh yang sedang mengubah cara bisnis di Malaysia berfungsi. Dan dalam video ini, saya akan jelaskan kenapa mereka datang, apa yang mereka bawa, dan siapa yang sebenarnya akan menanggung kesannya. Selama puluhan tahun, China dikenali sebagai kilang dunia. Mereka menghasilkan hampir semua benda, dari baju dan kasut, ke mainan, telepon, mesin, sehinggalah kepada kereta dan elektronik. Semua murah dan semua dibuat dalam skala yang sangat besar. Tetapi itu cerita lama. Hari ini China bukan sekadar mengekspor barang. China sedang mengekspor cara berniaga. Mereka mengekspor model perniagaan, cara operasi, budaya pengguna, dan keseluruhan industri servis. Mereka bukan datang hanya untuk jual produk. Mereka datang dengan satu sistem penuh dari pembekal, logistik, harga, pemasaran, sehinggalah kepada pengalaman pelanggan. Dan sistem ini kini masuk ke Malaysia. Kita boleh nampak kesannya dengan jelas dalam sektor makanan dan minuman. Haidilao, McSue, Lucky Cup, Caje, dan Luckin Coffee bukan sekadar rangkaian kedai. Ini adalah mesin perniagaan berskala besar. Haidilao menjadikan servis pelanggan satu standar baru. McSue dan Lucky Cup pula menolak harga ke tahap yang peniaga tempatan sukar lawan. Apabila pengguna mula membiasakan diri dengan harga rendah dan servis pantas, semua pemain lain terpaksa ikut. Dan inilah tekanan sebenar. Bukan sekadar persaingan, tetapi perubahan jangkaan pengguna. Pelanggan hari ini datang dengan harapan yang jauh lebih tinggi berbanding 5 atau 10 tahun lepas. Fenomena ini bukan terhad kepada makanan dan minuman. Ia berlaku di hampir semua sektor. Dalam mainan dan hobi, kita lihat PopMart menjadikan koleksi patung dan mainan mereka satu fenomena arus perdana. Dalam fashion, Shein mengubah tabiat membeli pakaian dengan harga yang sangat rendah. Dalam telepon dan peranti, Huawei, Xiaomi, Oppo, dan Vivo semakin kuat mencabar jenama Amerika dan Korea. Dalam otomotif, BYD dan Chery menjadi pemain serius dengan harga agresif dan model yang cepat bertukar. Dalam bengkel kereta, Tuhu muncul sebagai rangkaian servis kendaraan berskala besar. Dalam e-dagang, Lazada dan Taobao menjadi platform pilihan ramai pengguna. Dalam media sosial, TikTok dan Red Note membentuk budaya digital generasi muda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah satu ekosistem perniagaan dari China yang sedang masuk dan membentuk semula pasaran Malaysia. Kenapa semua ini berlaku sekarang? Jawabannya sebenarnya sangat mudah. China sedang terlalu sesak. Di dalam negara mereka sendiri, banyak industri mengalami lebihan kapasiti, permintaan yang perlahan, dan perang harga yang sangat ganas. Margin keuntungan runtuh. Ada satu ungkapan populer di kalangan peniaga China yang menggambarkan situasi ini, yaitu lebih baik kita bunuh diri sendiri daripada dibunuh oleh pesaing. Ungkapan itu mungkin kedengaran ekstrim, tetapi ia menunjukkan betapa sengitnya persaingan di sana. Bila perniagaan sudah tidak lagi boleh hidup dengan selesa di dalam negara sendiri, mereka akan mencari jalan keluar. Malaysia adalah salah satu pintu yang paling mudah. Bahasa, budaya, sistem perniagaan, visa dan kos hidup semuanya memudahkan mereka masuk dan mula berniaga dengan cepat. Dan kesan kepada peniaga tempatan tidak kecil. Satu kajian terhadap pemilik perniagaan Malaysia menunjukkan hampir separuh daripada mereka pesimis tentang keupayaan mereka untuk bersaing dalam 5 tahun akan datang. Lebih 70% mengatakan persaingan kini sangat sengit. Hampir 90% merasakan tekanan harga sebagai kesan paling besar. Banyak peniaga tidak merasa mereka kalah kerana malas atau tidak kreatif. Mereka merasa
Mereka kalah karena berdepan dengan pemain yang sangat besar, sangat teratur, dan sangat bermodal kuat. Ini bukan tentang satu atau dua kedai. Ini tentang struktur pasaran yang sedang berubah. Satu isu penting yang sering tidak disadari ialah bagaimana banyak perniagaan Cina ini membawa masuk hampir keseluruhan rantaian mereka sendiri. Peralatan dari Cina, bahan mentah dari Cina, sistem dari Cina, kadang-kadang juga tenaga kerja dan kontraktor. Ini bermakna sebagian besar nilai ekonomi tidak benar-benar berpusing dalam sistem tempatan. Malaysia menjadi lokasi, tetapi bukan penerima nilai sepenuhnya. Dan bila sesuatu perniagaan gagal, mereka boleh pergi, tetapi sewa tinggi yang mereka sanggup bayar akan kekal, dan ia akan terus menekan peniaga tempatan yang datang selepas itu. Dalam masa yang sama, memang ada juga kebaikan. Pengguna mendapat lebih banyak pilihan, servis menjadi lebih laju, kedai menjadi lebih cantik, harga menjadi lebih kompetitif. Banyak perniagaan tempatan terpaksa menaikkan standar mereka. Dari sudut itu, gelombang ini memang mendorong pembaharuan. Tetapi pembaharuan yang datang tanpa struktur yang adil juga boleh mencipta ketidakseimbangan. Jika terlalu banyak pemain boleh masuk tanpa peraturan yang jelas, tanpa sumbangan kepada ekosistem tempatan, dan tanpa komitmen jangka panjang, pasaran akan menjadi tidak stabil. Ini sebabnya, semakin ramai pemerhati perniagaan berkata bahawa isu sebenar bukanlah sama ada pelabur asing patut datang atau tidak. Isu sebenar ialah bagaimana kita memastikan mereka benar-benar menjadi sebahagian daripada ekonomi tempatan, menggunakan pembekal tempatan, mengupah tenaga kerja tempatan, membayar cukai, membangunkan rantaian nilai di dalam negara. Itu yang membezakan pelaburan yang membina daripada kemasukan yang hanya mengambil peluang. Pada akhirnya, ini bukan soal benci atau takut kepada luar. Ini soal siapa yang benar-benar membina ekonomi tempatan. Jika kita tidak mempunyai peraturan yang adil, jika kita tidak menggalakkan pelaburan yang benar-benar menyumbang kepada komuniti, kita mungkin akan bangun satu hari nanti dan sadar bahawa kita bukan lagi pemain utama dalam pasaran sendiri. Dan perubahan ini bukan sesuatu yang akan berlaku suatu hari nanti. Ia sedang berlaku sekarang.